Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah. Okey, letakkan rukun kecil bawahnya. Okey, apabila tanwin bertemu huruf yang mati, dua-dua mati. Tanwin kemudian selepasnya huruf mati dan selepasnya huruf mati juga, maka wajib diletak nun kecil yang dibaca dengan in taraka khairanil wasiyah. Tak boleh baca in taraka khairal wasiyah saja. Telah difardukan kamu apabila hadir seorang kamu oleh mati, jika tinggal ia akan harta itu akan berwasiat. Kutiba, difardukan, kutiba, diwajibkan, alaikum, atas kamu, idza hadara, apabila didatangi, apabila didatangi, okay? Hadara maksudnya hadir. Bila hadir, ahadakumul maut, salah seorang daripada kamu akan al-maut, iaitu kematian. Ingat saya sebut mata, daripada perkataan mata. Bukan mata ni, mata min alif ta. Mata yamutu mautun. Okay, maksudnya mata ni iaitu khurujur ruh minal jasad. Keluar roh daripada jasad, itu namanya mata. Mautun itu orang yang telah keluar jasad, keluar roh lah, kan? Maut, maknanya kematian, ditemukan. Intaraka, sekiranya dia meninggalkan banyak harta. Okey, intaraka khairanil wasiyat, eloklah dia berwasiat. Orang yang nak mati, dia banyak harta. Tak ada harta tak payah, banyak harta, 2.6 bilion harta dia. Contoh kan? Contoh. Saya buat contoh je, tak sebut nama kan. Maknanya banyaknya harta 2.6 bilion kan. Elok dia berwasiat. Jangan wasiat kepada orang kafir kan, wasiat kepada orang Islam kan. Maknanya wajib ni, bukan sunat ni, wajib. Okey. Lil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf. Okey, lil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf, bagi dua ibu bapa dan segala qarabah dengan keadilan. Lil walidaini, bagi kedua ibu bapa, walidain. Sebab itulah kita berdoa, Allahumma ighfirli apa? Waliwalidayya, waliwalidayya disebutkan. Jangan sebut waliwalidi saja, salah. Allahumma ighfirli waliwalidi. Faham? Kalau dia cakap macam tu, tahu makna walidi apa? Allahumma ighfirli, Allah, ya Allah, ampunilah. Apa? Ighfirli, ampunilah aku kan. Waliwalidi, dan ayah aku, ayah dia. Kalau lidayya maksudnya kedua ibu bapa. Itu beza dia kan. Waliwalidaina, kedua ibu bapa kan. Okey. Tapi kalau untuk imam, jangan sebut waliwalidai, kedua ibu bapa dia je kan. Sepatutnya bila dia imam, dia kena doa semua mak ayah-ayah kan. Dia sebut apa? Allahumma ighfir lana waliwalidina. Beza dia kita sebut. Lidai itu untuk dua kita, lidi itu untuk semua kan. Lepas tu doa betul-betul kan. Jangan pakai belasah je. Kita amin, amin, tak tahu ke hala, tak tahu ke benda, amin kan. Padahal dia minta untuk diri dia. Nampak? Sebab dia doa bahasa Arab kan. Okay. Makna Allah makbul kadang-kadang. Kita kalau amin, amin untuk diri kan. Allah makbul untuk dia. Kita tak dapat apa-apa, nampak? Macam lelaki dia berdoa untuk kahwin lagi, tapi berdoa dalam bahasa Arab. Bini dia amin, amin, amin. Kini makbul kan. Ada juga lelaki dia berdoa bahasa Arab kan. Dalam bahasa Melayu bini dia tahu. Maknanya orang, saya nak ajar dia tuan berdoa kan. Saya tahu lah. Saya ajar kan tuan doa, mahu pula bini tuan. Ini ustaz Abu berpasal. Okey. Maknanya bagi kedua ibu bapa, wal aqrabin, dan kaum kerabat kan. Kata Arab tu qarabah tu bahasa Arab. Qarabah maksudnya orang yang dekat. Sebab tu kita kaum kerabat, orang yang dekat kita, qarabah. Dia letakkan qarabah. Qarabah yang qarabu, dekat kan. Qarib, rakan qarib kan. Rakan karib, lain cakap karib. Pada bahasa Arab tu rakan qarib, rakan teman yang rapat, teman yang dekat kita kan.
Okey, maksudnya wal aqrabin, orang-orang yang berkait dengan keturunan dia, kan, kaum kerabat dia. Bil ma'ruf, dengan benda-benda yang baik, kan. Maknanya ayat ni menunjukkan wajib, sebab dia kata kutiba itu, kan, difardukan wajib atas orang yang banyak harta berwasiat kepada kedua mak ayah dia, kalau mak ayah dia, kan, kalau mak ayah masih hidup, dan kaum kerabat dia. Nampak? Asalnya, tetapi telah dinasahkan pada surah An-Nisa. Ya, tuan-tuan cari surah An-Nisa sampai ada itu, ayat ke-11 dan 12. Okey, cari An-Nisa ayat 11 dan 12. Allah menasahkan, maknanya Allah menghapuskan hukum tu. Ayat ni masih ada, tuan. Ayat tak batal, tapi hukum dah batal. Itu maksudnya nasakh dan mansuh, okey. Ayat masih ada tapi hukum tak terpakai. Hukum tak terpakai. Ada satu lagi, ayat dah hilang tapi hukum masih terpakai. Allah dah ambil ayat tu tapi hukum masih terpakai. Contohnya orang yang berzina, dia muhsan, maksudnya dah kahwin. Allah sebut dalam Quran ghairul muhsan, yang belum kahwin tu kena sebab 100 kali. Tapi penzina yang dah kahwin, lelaki perempuan, kena rejam. Ada dalam Quran ayat tu. Asalnya ada tapi Allah tarik. Hukum tetap berjalan. Ayat ada, hukum berjalan. Ayat ada, hukum tak berjalan. Macam sekarang, kan. Tu kena faham, kan. Allah sengaja buat macam ni. Maknanya nak menunjukkan bukan daripada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kenapa buat macam ni, kan. Okey, cuba siapa yang cari tu. Nisa ayat 11 dan 12. Okey, mana Allah menasahkan berkenaan dengan hukum wasiat kepada mak ayah dan kaum kerabat. Kan maksud waris lah kaum kerabat ni. Mana wasiat tak boleh kepada mak ayah ataupun waris. Nak wasiat selain mak ayah dan waris. Tetapi boleh juga, macam saya cakap minggu lepas, boleh juga dengan syarat waris-waris setuju. Kan? Contohnya mak ayah kita ada lagi. Kita kata ke anak-anak kita, ayah nak wasiatkan kepada tokmu, patuh. Tok ham. Tak faham tok. Oh, itu nama tok tu perempuan. Nenek. Kan? Sebelah Pantai Timur lah. Terutama Terengganu lah. Tak mungkin sekali. Tok tu maksudnya nenek. Toki. Toki. Toki tu atuk. Kan? Ayah nak wasiat kepada tok dan toki. Okey. Siasat-siasat. Anak-anak kata, oh okey lah, ayah boleh, kan. Sebab ayah kan banyak harta, kan. Boleh, kan. Tapi kalau seorang yang tak setuju, kan, daripada waris kita, anak-anak tadi kata tak setuju, ya. Kena contoh, kan. Okay. Tak boleh. Maksudnya tak boleh wasiat. Okey. Dia kata dengan tiada lebih atas sulus. Tidak boleh lebih 1/3 sulus. Okey. Sulus tu 1/3. Dan tiada melebihi yang kaya atas yang miskin. Tidak boleh kita berwasiat kepada kaum kerabat yang kaya. Haram. Okay? Dia bukan waris, tapi kaum kerabat kita, maknanya dia berhak dapat warisan dan dia boleh kita wasiat. Tapi dia kaya. No. Haram. Okay? Nak wasiat kepada waris, bukan waris yang miskin. Dan kita ada yang bukan waris, contohnya anak angkat, kan. Tapi dia miskin. Boleh tak kita wasiat, kan? Ada anak angkat kita kaya, kan, jutawan, kan, pakar formula. Anak angkat kita pakar formula, tapi apa satu pun tak ada pakar formula tu, kan. Macam tu. Maknanya tak boleh, kan. Okay? Sebab dia pernah mengaku, dia kata dia bekerja setahun dia dapat gaji 500,000. Pakar formula tu kata. Kan? Banyak tu, kan. Okay. Banyak, kan. Setahun umur dia masa tu, dia kata baru 22 tahun. Kita ada mesti 500,000, kan? Tapi betul, sebab saya tanya anak saya kerja petronas. Betul lah dia kata. Anak saya tu, sebab dia pernah kerja petronas. Orang tu, yang pakai formula tu, tak kenal. Kenal tu, kan. Itu saya nak cakap tadi. Malukan lagi aku buat dia orang, kan. Okay? Apa pun tak jadi, kan. Tapi ayat dia kata, sekurang-kurangnya saya ada formula. Kau ada ayat dia, kan. Kita ada formula 1, kan. Kan, data spam tu. Okey, maknanya kaya lah, kan. Okay. 500,000 dia kata, betul, kan. Setahun boleh dapat 500,000, kan. Dan dia pernah dapat bonus petronas bagi 12 bulan.
Anak saya boleh banyak setakat ni baru 8 bulan lagi. Kau dah bagi. Alhamdulillah kan. Dia pernah dapat 12 bulan. Ni kita betul. Anak saya kata, ya baru betul dia cakap. Kan? Tak ngopak sebab tak sebut nama. Okey, tapi nak cakap tadi, kalau orang macam tu tak layak kita wasiatkan sebab dia sudah kaya kan. Haram. Tapi kalau dia jadi miskin, dia kaya tiba-tiba jadi miskin, maka boleh lah. Tak ada masalah. Kan? Okay. Sekarang kaya nanti lah kan, sebab masih jadi menteri, nanti dah jatuh kerajaan, contoh kan, miskin lah kan. Okey. Haqqan 'alal muttaqin, sebenar wasiat atas segala orang yang muttaqin akan Allah ini. Okey, maksudnya haqqan sebenar-benarnya, haqqan, haq. Okey, kebenaran. 'Alal muttaqin, atas orang-orang yang bertakwa kan. Mana orang yang bertakwa memang dia perlulah berwasiat. Kalau dia banyak harta, kan. Kalau dia tak banyak harta tak perlulah kan. Banyak harta wasiat, jangan tak wasiat kan. Sebab kita kata benda tu akan memberi kelebihan kan. Ataupun tak nak wasiat, hibah kan, wakaf kan. Yang terbaik wakaf lah kan. Sebab wakaf ni sentiasa berjalan. Okay, aku wakafkan tanah ni, dia banyak tanah kan. Ribuan hektar tanah di Sarawak kan, contoh, dah matilah kan. Tak sebut nama tu kan. Maknanya dia pun wakaf, contoh dia pun wakaf tanah tu kan. So kan, dikucing saja tanah dia. Oi, sangat banyak tanah. Dikucing saja kan. Sangat banyak. Ni bukan cerita dong, ini hakikat. Jadi nak ceritanya, dia pun wakaf contohnya kan. Untuk buat masjid, siap bagi nama dia contohnya kan. Salah kan. Masjid nama dia lah kan contohnya. Boleh, tak salah. Maka pahalanya akan berterusan. Okey, nampak? Okey. Itu bagusnya kalau kita buat macam tu kan. Tapi kalau tak buat macam tu, tak pernah hibah, tak pernah wakaf, tinggalkan faraid, silap berhubung kan. Ini muda lagi kan. Berhubung dengan anak lebih tua pada diri kan. Anak dia tu lebih tua pada diri kan. Silap berhubung kan. Jangan, ini semua agama kan. Manusia berharta ni sampai apa? Boleh bergaduh kan. Alhamdulillah tuan-tuan, kita semua tak ada harta kan. Jadi kita tak bergaduh kan. Alhamdulillah kan. Kita taklah miskin kan. Taklah banyak harta, tapi kita golongan yang sedang saja, kata Iwan kan. Yang sedang saja kan. Okey, maknanya alhamdulillah kan. Ini hukum mansuh dengan hukum pesaka. Macam saya cakap tadi lah, hukum ni dah mansuh apabila Allah datangkan faraid, mana pesaka lah. Kan pusaka lah, itu pusaka. Dan dengan hadis la wasiyah liwaris. Ada satu hadis yang sahih rawahu Bukhari dan Muslim, bunyinya la wasiyatun liwaris. Tidak boleh berwasiat untuk waris. Kan ada hadis. Maknanya ayat masih ada, tapi hukum dah masuk, maksudnya tak boleh berwasiat kepada waris kan. Rasulullah sebut. Kecuali tadi macam saya dah cakap, kalau ada keizinan lah. Faman baddalahu ba'dama sami'ahu, maka barang siapa tukar akan dia wasiat kemudian daripada dengarnya, fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna, maka hanya dosanya atas segala mereka itu yang menukar mereka itu akan dia. Orang tu dah wasiat sekian, tiba-tiba dia tukar wasiat. Boleh? Haram hukumnya. Kita dah wasiat, tarik balik boleh, tarik balik. Nampak? Tarik balik boleh, tapi tukar tak boleh. Jangan. Okay? Dia wasiat kepada seseorang kan. Tiba-tiba pindah pada orang lain pula. Maksudnya fa innama, Allah sebut ismuhu, maka dia berdosa. Ismuhu alal ladzina yubaddiluna, atas orang-orang yang telah menukarkan wasiat tadi kan. Sedangkan dia dah cakap dan dia dah tulis kan. Maknanya apabila dah cakap saja sebenarnya dah jadi tu, cuma hitam putihnya secara bertulis. Nampak? Kita dah cakap ni, ayah wasiat seekar tanah kepada anak angkat ayah ni kan. Jadi tu kan,
Dan ada orang dengar. Dia tak boleh cakap seorang-seorang, dia kena ada orang dengar, tak? Tak kira siapa-siapa dengar. Tak mesti saudara mara dia, orang luar pun boleh. Kan? Sebagai saksi lah kan. Ayah kau itu cakap dia nak beri sekat tanah kepada anak akak dia. Aku dengar ni. Kan? Kebetulan dia bawa aset, dia pun rakam dia ucap batu. Lagi lalu ketian. Maknanya tiba-tiba sebelum mati dia tukar. Tak boleh. Kan? Tarik boleh, tarik balik. Okey. Dia kata innallaha sami'un alim, bahawasanya Allah Taala itu Tuhan yang amat mendengar lagi yang amat melihat. Innallah, sesungguhnya Allah Taala sami'. Tengok sami'. Kita sami'un. Kita bisami'un, mendengar kan. Maknanya telinga kita. Sekarang ni tuan-tuan dengar saya cakap kan. Sami'un namanya. Tapi Allah sami'un. Sebab tu tak boleh bagi nama orang sami'un, tak boleh. Nak beri nama boleh abdu sami', boleh abdu, kan? Sebab maha mendengar. Okay? Allah tidak guna telinga. Jadi dia boleh tak guna telinga, Allah maha mendengar. Kita sebab ada telinga, jadi terhad pendengaran. Benda yang dekat, dengarlah. Benda yang jauh boleh dengar. Kalau sebab telinga kita terhad kan. Okay? Maknanya Allah jadikan telinga kita ni terbatas. Binatang walaupun ada pendengaran yang tajam, ada binatang Allah jadikan dia boleh mendengar dengan baik pendengaran dia kan. Tapi ada batasan juga kan. Alim, lagi maha mengetahui. Dia terjemah maha melihat silap tu. Sami'un alim. Alim maksud maha mengetahui. Alim sangat-sangat mengetahui. Alimun, mengetahui kan. Orang alim tu alimun namanya. Dia tak layak dia panggil alimun, tak boleh. Sebab maha mengetahui hanya untuk Allah kan. Kata maha ni tak boleh untuk manusia, hanya untuk Allah. Tapi pelik orang Melayu kita guna untuk manusia kan. Duli yang kan, maha mulia. Artinya duli yang mulia. Sebab tu orang Arab dia tak ada perkataan maha untuk pemimpin mereka. Sebab tu dia kata, contoh nak sebut orang tu mulia kan, sepatutnya Al-Karim lah, Sahibul Karim. Dia takkan guna. Sebab Al-Karim hanya untuk Allah. Dia akan guna Sahibul Kiram, orang yang terhormat, yang berhormat lah. Nampak? Kita pandai-pandai guna maha. Itu bahasa Melayu. Iyalah, bahasa Melayu pun boleh memberi maksud. Maha tu maksudnya orang yang hebat kan. Tak boleh lah kan. Jadi memang nama dia Mahathir. Itu nama kan. Takkan nak panggil dia nama dia kan. Contoh kan. Itu lain lah. Okey. Jangan kau boleh pula orang nama tu kan. Okey. Ya. Kalau macam orang nama Abdul Rahman. Abdul Rahman. Tapi kita biasa bila panggil Rahman. Rahman kan. Macam mana? Okey, bagus soalan dia kan. Namanya Abdul Rahman. Ain badal. Alif lam ra. Okey. Nama Allah Ar-Rahman tu. Okey. Tiba-tiba diberi nama orang tu Ar-Rahman. Haram. Kan? Kita panggil Rahman tak ada masalah. Jangan panggil Ar-Rahman. Beza tu nampak? Dalam bahasa Arab ada lam tak ada lam tak ada. Sorry, ada alif lam dengan tak ada alif lam berbeza. Itu beza kan? Kita panggil Rahman tak ada masalah. Okey, pemurah bukan maha tu nampak? Rahman tu pemurah, tapi letak alif lam je bahaya. Jadi nama Allah yang maha pemurah. Ar-Rahim. Nama dia Abdul Rahim kan? Rahim tu Rahim tak ada masalah. Ar-Rahim habis. Maknanya tu nak beritahu. Beza ada alif lam dengan tidak ada alif lam. Okey, tu masalah kena faham tu kan. Kalau kita tak faham masalah kan. Panggil. Okey lagi kan? Kalau orang Terengganu, Kelantan, Deraman. Nama comel Abdul Rahman, Deraman kan? Deraman. Melayu kan? Melaka tak tahu bagi apa. Kan? Kan betul? Idris, comel nama. Orang Terengganu panggil Deri. Deri. Melaka sama? Melaka sama? Panggil Deri kan? Deri kan? Okey, Deri kan? Nama comel Sulaiman panggil Leman. Kan? Contoh. Okey, maknanya Allah sifat dia alim yang maha mengetahui. Kan?